Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Saya yakin ramai yang tertunggu-tunggu untuk kita mengupas isu-isu terkini. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni berhadapan dengan pilihan raya kecil di Dun Pelangai. Hari ini tuan-tuan, mukadimah saya nak mengupas tentang kemunculan Ramasamy bersama dengan lembaga hitam di belakangnya. Kalau sebelum ni, saudara, kita menjadi pelik. Bila mana kerajaan perpaduan sudah menggabungkan UMNO berserta dengan Pakatan Harapan. Kita pelik kenapa Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Ramasamy, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang nampaknya macam tidak selesa dengan kerjasama di antara UMNO, BN dan juga Pakatan Harapan. Begitu juga bila mana mereka dengan sengaja mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menyebabkan orang UMNO, orang Melayu marah terhadap DAP. Bila mana Ramasamy mengecam tentang jumlah kaki tangan awam orang Melayu, Bumiputera yang ramai, yang mengatakan bahawa dominasi kaum Bumiputera dalam sektor awam harus dihentikan. Kita juga hairan kenapa tiba-tiba Ramasamy mengeluarkan kenyataan tersebut bila mana BN dan PH bergabung. Hari ini segala-galanya telah terjawab, tuan-tuan, apabila lembaga hitam yang berada di belakang Ramasamy hari ini telah upload satu keping gambar pertemuan di antara Ramasamy bersama dengan Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin telah upload, saudara. Maka satu Malaysia sudah faham kenapa selepas beliau tidak dicalonkan semula oleh YB Anthony Loke sebagai calon Dewan Undangan Negeri dan sekaligus tidak dapat memegang jawatan Timbalan Ketua Menteri di Pulau Pinang. Akhirnya kita tengok, tuan-tuan, Ramasamy telah meninggalkan DAP. Alhamdulillah lah, baguslah. Kita pun tak perlukan orang macam ni. Lebih-lebih lagi, orang yang mempunyai rapat dengan bapa kepada apa nama budak ni? Toke minyak, toke yang melarikan subsidi minyak rakyat, akhirnya telah menunjukkan dengan secara terang-terang hubungan di antara kedua manusia ini, iaitu Hamzah Zainuddin dan juga Ramasamy, bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang daripada DAP dulu. Jadi malam ni, kalau ada sesiapa ada sebarang persoalan, boleh tanya di talian 01. Ada? Bawa ni, telefon. Tak tahu, tak ada. Okey? Ataupun boleh masuk di ruangan komen Facebook page saya, Lokman Nur Adam Official. Kita harap malam ni kita punya TikTok tidak diganggu, kan? Ada yang tanya, apa tindakan terdekat terhadap Datuk Nazir Hussein sebab berkempen untuk PN? Ini mungkin orang ni tak mengikuti. Untuk makluman saudara KFS 4121, Datuk Nazir Hussein telah pun dipecat daripada UMNO. Telah pun dipecat daripada UMNO bersama dengan Imran, orang yang mengaku dia baik dengan bosku, tapi suruh orang undi Perikatan Nasional. So dua-dua ni telah pun dipecat daripada UMNO. Untuk sebarang persoalan, tuan-tuan boleh ajukan di talian 0194819495, 0194819495. Kita buka soal jawab di studio dulu sebelum kawan-kawan kita di rumah boleh masuk di ruangan TikTok untuk kita berdiskusi, untuk kita bersoal jawab. Kalau ada semalam yang tak ada peluang nak bertanya ketika saya berdiskusi ataupun berforum
sempena ulang tahun reformasi yang ke-25. Kita boleh sambung di sini. Saya yakin ramai yang nak bertanya semalam, tapi masa suntuk ada 2 jam je lebih kurang, 2 jam lebih. Mungkin hari ini tempat yang sebaik-baiknya untuk tuan-tuan bertanyakan soalan. Silakan. Okay, Datuk pernah cakap yang si Ramasamy ni resis. Ya. Dan Perikatan Nasional pun dia satu gabungan parti yang ke arah Ya, rasis ni. rasis, Dan ya. Ramasamy dah keluar DAP. Ada orang kata masa depan dia akan ke Perikatan Nasional tak tu? Saya harap begitulah, kan? Kerana bagi saya, puak-puak yang menunggang kepada racism, perkauman sempit ni memang seharusnya sebakul, kan? Sama ada mereka ni perkauman Melayu sempit, perkauman India sempit, perkauman Cina sempit, kan? Bagus disebakulkan. Kalau dulu kita tahu bahawa gerakan ni memang chauvinis. Lepas dia bersama dengan BN tu nampak okey sikit. Sekarang ni dah kembali resis balik, kan? Memang sesuai lah tu disebakulkan, kan? Mereka-mereka yang memainkan peranan cuba menunggang agama, cuba menunggang politik perkauman sempit, biarlah duduk dalam satu bakul, kan? Dan mereka yang belum apa-apa dah violation warning. Aduh, tak habis-habis ada orang ni. Tak ada telur ada orang ni. Cubalah jadi anak jantan sikit. Kita bercakap ni nak berhujah, kan, secara baik. Lawanlah dengan hujah. Masuklah live ni, kita bagi peluang bercakap. Nak bercakap apa pun. Nak promote Muhyiddin, nak promote Hamzah Zainuddin, nak promote Haji Hadi, silakan, kan? Janganlah report supaya kita punya live ni kena potong. Tak gentle lah. Mungkin perkataan tu lepas ni kita ganti dengan R. 3 R aja. Kita tak ada cakap apa pun. Ada apa benda salah kita sebut tadi? Tak ada. Orang dengki tu. Okay, Tok. Bersuat hati. Lepas tu Ramasamy pun dia kata PH UMNO ni, Kerajaan Perpaduan ni syok sendiri bila kita dakwa sokongan orang Melayu meningkat kepada Kerajaan Perpaduan. Realiti dia kita kena terima hakikat. Memang bila kerjasama antara BN dengan PH ini ada tentangan di kalangan orang Melayu. Macam saya sebut berulang kali, 58 tahun kita lawan dengan DAP ni, kan? Tapi dalam tempoh 8 bulan, alhamdulillah, sebahagian daripada orang Melayu sudah boleh terima kerjasama antara BN dengan PH, kan? Yang dimaksudkan ada peningkatan itu ialah berdasarkan prestasi di Simpang Jeram dan juga prestasi di Pulai. Memang ada peningkatan. Tetapi kena faham, itu tidak boleh menggambarkan peningkatan satu Malaysia. Kita pun kena realistik. Kita tak boleh shock sendiri mengatakan bahawa orang Melayu sudah kembali menyokong. We are moving towards that, kan? Kita sedang bergerak ke arah mengemling orang Melayu supaya menyokong kerjasama di antara BN dan PH. Tapi kita tak boleh kata disebabkan menang di Johor, disebabkan menang di Pulai dan juga Simpang Jeram, ini menunjukkan satu Malaysia orang Melayu sudah mula beralih. Tak boleh baca begitu. Kena faham Johor special. Johor, rakyat Johor ini dia rasa hormat, kasih sayang kepada Kebauduli Tuanku Sultan Johor luar biasa. Dan bila Sultan Johor menolak bersatu, menolak puak-puak ni, kan? Jangan harap lah, kan? Jangan harap. Orang yang tak setia dengan Kebauduli Tuanku, dia akan ikut Tuanku, kan? Tetapi di sebelah Pelangai ada sikit berbeza. Bagi saya, Pelangai is a very tough fight. It's a very tough fight. Sebab apa? Pertamanya, faktor-faktor yang saya cukup bimbang. Pilihan raya kecil ni memang sukar untuk kita tarik seberapa ramai mungkin orang kita turun. Contohnya bila saya bertanding kali pertama sebagai calon Barisan Nasional setelah BN kalah di Sungai Kandis, peratus keluar mengundi sangat rendah. Pengundi putih, pengundi BN yang tak keluar mengundi ada 10,000 orang. Kalau 3,000 pun turun, alhamdulillah saya menang dah.
Tapi saya berjayalah turunkan deposit majoriti daripada 12,800 kepada 5,000. Tapi ramai yang tak keluar mengundi. Dan kita tengok di Sempang Pulai pun rendah. Kan? Di Pulai rendah. Di Simpang Jeram pun rendah jugalah kira. Untuk pelangai, kalau misalnya kita tak boleh tarik 65% keluar mengundi, peluang kalah tu ada. It is very dangerous. Lebih-lebih lagi di pelangai ni daripada 16,000 orang, 13,000 ni Melayu tau. Sekarang ni sudah pastilah bila kita bersama dengan Pakatan Harapan, dulu calon amanah di situ. Calon amanah ada 2,500. Dan Alhamdulillah YB Mak Sabu dah berikan jaminan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli. Dia akan usaha sehabis baik untuk pastikan 2,500 orang geng-geng kita Pakatan Harapan akan transfer undi kepada Datuk Amiza Abu Adam, kan? Datuk Amiza, betul nama dia? Amiza bukan Abu Adam. Datuk Amiza. Amizar, betul. Bapa dia? Abu Adam. Abu Adam. Okey. Sahabat lama saya jugalah ni. Dulu di Shah Alam selalu. Okey, jadi itu satu bab, Itu satu bab. Kedua, kita kena terima hakikat juga. Sekarang ni jentera PAS ini semakin hari semakin tersusun. Kita tak boleh nafikan. Dan politik fitnah mereka ni dahsyat. Belum apa-apa mereka dah masuk dalam. Kita hari ni kena berikan undi kepada calon Perikatan Nasional kerana hari ni UMNO dah tidak membela orang Melayu. Hari ni UMNO sudah bekerjasama dengan DAP. Padahal dialah yang dulu bekerjasama dengan DAP. Bersatu pun pernah bekerjasama dengan DAP. Hari ni kita baru je bekerjasama dengan DAP. Dan kita tak bekerjasama dengan DAP yang dulu. Kita bekerjasama dengan DAP yang sudah berwajah baru. Sudah melalui proses rejuvenasi. Dipimpin oleh orang muda. Lebih muda daripada saya. Dan DAP pun sudah menukar dia punya haluan. Kalau dulu mereka bertegas dengan deklarasi setapak dengan Malaysia-Malaysia, sekarang ni mereka daripada tahun 2012 dan diulangi pada tahun 2015 dan tahun ini mereka buat 11 resolusi menyatakan pendirian mereka mempertahankan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan hak istimewa Melayu. So they are very firm about that. Jadi bagi saya walaupun DAP dah banyak berubah ni, tapi bak kata orang tu indoktrinasi selama 58 tahun menentang DAP ni masih banyak yang masih fresh dalam ingatan mereka. Terutamanya mereka sebenarnya yang mereka takut sangat dengan DAP ialah DAP ketika DAP bersama dalam kerajaan yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir. Dan Tun Dr. Mahathir memainkan peranan memburukkan imej DAP supaya last sekali mereka ada alasan untuk tarik keluar bersatu daripada Pakatan Harapan dan dia tak perlu serahkan kursi Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar. So bagi saya penting untuk jentera Barisan Nasional bekerja kuat di pelangai. Dan kita harap bantuan daripada rakan-rakan Pakatan Harapan juga. Setiap undi itu penting. Kita tak boleh tengok on paper. On paper memang dulu Datuk Johari 3,000 lebih dia menang. Kalau campur undi daripada Pakatan Harapan lagi 2,500, tentulah kita menang. On paper tak boleh tengok. Keadaan berubah. Dan kita pun kena terima hakikat gelombang hijau di sebelah pantai timur ni, gelombang fitnah, gelombang budaya menabur duit dan sebagainya, ini cukup bahaya, Kelebihan Datuk Johari dulu, kita kena faham, Datuk Johari ni antara insan yang cukup istimewa lah, Dia pun bak kata orang tu orang berniaga besar,
dari segi servis dia dekat di Pelangai ni, saya rasa mungkin tak ada orang boleh challenge almarhum lah. Kalau ada pun orang yang boleh layan kehendak orang Pelangai ni, mungkin Long Nan dan Alhamdulillah Long Nan pun turun sama-sama dalam majlis memperkenalkan calon pada hari hari Rabu lepas. Alhamdulillah. So ini pun satu bab kata orang tu memberikan motivasi dan semangat. Datuk Jo ni kalau dia ada orang kampung kerja kahwin dan sebagainya, ada yang dia bagi 5,000, 6,000. Ini kita turun bawah kan. So bezalah kalau orang rakyat biasa pun mungkin paling kuat pun 100, 200. Betul tak? Kalau orang tu orang parti ke apa, mungkin saya pernah dengar lah orang bagi 500, tapi tak pernah dengar lagi orang bagi 5,000, 6,000 untuk satu kerja kahwin. Ini kelebihan yang ada pada Datuk Jo. Dan orang yang nak menggalas menggantikan tempat Datuk Jo ni, kerja dia berat. Kerja dia berat. Bukan satu benda yang mudah lah. Bukan satu benda yang mudah. Jadi saya harap hari ni yang saya begitu yakin BN boleh menang ni. Saya berpegang pada gerak kerja Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Bagi saya kalau nak menang besar, jatuh bangunnya di atas tangan Datuk Seri Wan Rosdi. Datuk Seri Wan Rosdi ni setiap kali ada pilihan raya kecil, pilihan raya negeri, kita tengok kalau dia turun, memang dia bantu betul-betul gerak kerja dia. Apatah lagi dia dah menyatakan kesediaan dia untuk berkampung di Pelangai untuk pastikan kemenangan, dan dia dah dilantik pun oleh Datuk Seri Zahid sebagai pengarah pilihan raya. Jadi saya nampaklah kalaupun boleh menang di Pelangai ini, ianya lebih kepada gerak kerja dan usaha Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan dibantu oleh UMNO Negeri Pahang itu sendiri. Selain daripada bapa-bapa angkat pun dah dibagikan tugas-tugas, MT angkat pun dah dibagikan tugas-tugas untuk mereka turun ke tempat-tempat ni. Saya yakin kita mempunyai peluang untuk menang. Jangan give up dulu. Kita tahu keadaan sekarang ni orang belum boleh terima bulat tentang kerjasama di antara kita dan PH. Tetapi semakin hari semakin okey. Kita harapnya lah. Dan yalah, ada sedikit lah beberapa gangguan. Contohnya macam sepatutnya Datuk Najib ni proses untuk dia bebas tu dah semakin okey. Tapi yalah, saya nak cakap penuh pun bukan semua benda saya boleh cakap. Kalau nak ikutkan kes-kes mahkamah Datuk Najib ni memang banyak. Memang banyak. Cuma sepatutnya dia pun dah dapat DNA oleh AG lama. Tapi saya boleh cakap kabar angin. Kabar angin setelah DNA diberikan kepada Datuk Seri Najib, kalau tak silap saya untuk 4 kes. Ni kabar angin. Saya tak kata benda ni betul. Kabar angin. Bila pengumuman dibuat untuk kes Datuk Seri Zahid, benda ni meletup, menjadi bualan ramai, banyak kritikan, banyak kata-kata nista dikeluarkan. AG lama telah meminta supaya representasi yang telah dijawab itu dibatalkan. Dibatalkan. Ini kabar angin. Ini kabar angin. Saya nak beritahu lah. Ini kabar angin. Jadi bila dibatalkan, itu sebabnya kes contohnya macam Abah IP yang beberapa hari sudah. Kes ni patutnya dah settle lah. Dah tak perlu bicara. Dah di DNA. Tetapi bila dibatalkan keputusan tu, maka tidak ada keputusan terhadap representasi yang dihantar oleh Datuk Seri Najib. Maka bila tidak ada keputusan terhadap representasi, macam saya pun kena pembicaraan diteruskan. Cuma kes Datuk Najib ni, pembicaraan dia schedule tahun depan, 2024. Maknanya apa yang mungkin berlaku selepas ini ialah
AG barulah yang akan menjawab representasi yang telah dihantar oleh Datuk Seri Najib. Dan saya haraplah sebelum Kebawah Tuanku berangkat kembali ke negeri Pahang, yang di-Pertuan Agong, saya haraplah supaya baginda dapat bak kata orang tu memberikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib untuk kes SRC. So kalau misalnya semua kes-kes yang 4 kes yang masih ada ni, kes 1MDB, kes Abang IP, kes apa lagi, Lembaga Hasil Dalam Negeri, untuk kes yang apa ni dengan Arukanda tu, laporan meminda laporan audit dah settle. Dah settle. Dah ni. So bila semua kes lain ni dah clear, maka tuanku pun tak adalah nak fikir kalau dah lepaskan dia SRC ni, lepas ni ada kes lain pula. Itu nanti akan yalah mengganggu lah, So bila semua kes dah clear, maka bila tuanku katalah bagi pengampunan untuk proses kes SRC ni, maka Datuk Seri Najib dah dilepaskan ke atas semua. Jadi kita sama-sama berdoa kan. Pimpinan-pimpinan kita sentiasa berusaha. Ada juga orang cakap kita apa pasal UMNO tak buat apa. Nak beritahu ni, benda-benda sulit macam ni kita tak boleh bercerita. Itu yang kadang-kadang ramai yang tak faham. Tak semua benda kita boleh cerita dengan public. Ada benda kita boleh senyap, ada benda kita tak boleh senyap. Tapi yang teruk orang belasah ni ialah kenapa tak tukar ketua hakim negara. Aku kadang-kadang nak jawab pun, kita dah banyak kali cakap, tapi dia tak dengar. Kita cakap dengan dia, join lah link. Arafan lepas ni tolong uploadkan link tu balik. Masih lagi tanya, kenapa dah lama tak cakap pasal Datuk Seri Najib. Aku kadang-kadang pening juga, dah tiap-tiap hari kita sebut. Tapi dia orang kata tak ni. Kita dah cakap follow link supaya setiap kali kita hantar video-video pendek, kita hantar maklumat-maklumat daripada UMNO Malaysia, mereka akan terus dapat. Postkan link tu sekarang biar orang tahu macam mana cara dia. Join salah satu link. Ada pula setiap kali kita hantar link, dia join semua. Join Pahang punya, Selangor punya, Terengganu punya. Tak payah, ikutlah negeri kamu, di mana kamu berada, kamu join link tu saja. Join saja link tu. Jadi setiap maklumat tu terus sampai. Bab hakim ni saya nak beritahu, cuba kita letak diri kita di dalam kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar ni dah lawan Tun Dr. Mahathir ni lebih kurang sama lah. Dia lawan Tun Dr. Mahathir tahun 97. Saya pun mula menyampai Tun Dr. Mahathir ni tahun 96-97 lah. Semenjak dia cakap zaman Rasulullah tak ada pisau jilid, itu sebab Rasulullah bela jambang, bela janggut. Lepas tu pada ucapan penggulungan dia tahun 97, dia kata zaman Rasulullah wanita-wanita pakai jilbab sebab apa? Takut apa ni, abuk pasir masuk dalam rambut. Dia sebagai pemimpin negara Islam tak sepatutnya cakap macam tu lah. Kalau bini kau tak nak pakai tudung, kau punya pasal. Tapi jangan kau mempengaruhi bini orang lain, anak-anak orang lain untuk tidak memakai tudung kan. That is very wrong. So itulah cerita dia. Okay, ada aku tertinggal ke? Biar tu yang tu nanti jadi Mahdi. Okey, cerita tentang hakim tadi. Jadi kita kena faham, Datuk Seri Anwar pun tahu keadaan. Kalau setakat tukar ketua hakim negara tak selesai masalah. Nak tukar ketua hakim negara, nak lantik siapa? Kena faham dia tu. Kena tahu daripada ketua hakim negara, ketua hakim besar Mahkamah Besar Melaya, Mahkamah Besar Sabah Sarawak, hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, hakim-hakim Mahkamah Rayuan.
Semua ni diisi zaman Tun Dr. Mahathir. Takkan Perdana Menteri nak tukar Ketua Hakim Negara saja. Apa jadi kalau tukar Ketua Hakim Negara tapi yang bawah semua sekali masih lagi bersama dengan Mahathir? Tak selesai masalah. Kan? Ini ramai orang, kadang-kadang aku explain banyak kali pun tak masuk-masuk, tak hadam-hadam. Kan? Dia duduk kata kita tak buat apa, kita tak buat apa. Takkan nak tukar, nak buang semua daripada Ketua Hakim Besar semua sekali, semua Hakim Mahkamah Rayuan, semua Hakim Mahkamah Persekutuan. Takkan nak ambil magistrate terus jadi Ketua Hakim Negara. Semua ni ada hierarki. Bila Tun Dr. Mahathir nak lantik Tengku Mahimun menjadi Ketua Hakim Negara, jangan lupa dia upgrade dulu Tengku Mahimun ni naik pergi Hakim Mahkamah Persekutuan tahun 2018. Selepas tu baru dia boleh lantik jadi Ketua Hakim Negara. So benda ni bukan boleh on the spot tukar. Tak boleh ambil contohnya lah nak gantikan general, nak tukar general, mestilah ambil di kalangan Major General ke, Brigadier General ke, betul tak? Boleh tak ambil lieutenant muda tu jadi general? Tak boleh. Ini kadang-kadang aku berdebat dan kadang geram juga. Aku sebenarnya saya sebenarnya kalau boleh lah, kalau ikut hati saya malah nak jawab. Tapi bila pemimpin tak jawab WhatsApp orang ni, orang akan beranggapan bahawa kita sombong. Tetapi kalau kita jawab, kadang-kadang ianya akan menyakitkan hati orang yang mendengar ni. Lebih-lebih lagi, kita sebenarnya sakit hati dengan orang yang bertanya ni. Sebab semua yang ditanya tu kita dah jawab berulang kali. But still tanya, maknanya kita ni macam mencurah air di daun keladi. Apa yang kita cakap ni, dia tak dengar pun. Tapi yang Perikatan Nasional cakap, semua tu menjadi modal untuk dia bertanya dengan kita. Dia betul ke ni? Allah Akbar. Padahal semua, banyak benda kita dah jawab. Setiap malam, isu baru je. Masih lagi bertanya. Jadi takkanlah Dato' Sri Anwar nak tukar semua sekali hakim-hakim. Nak buang semua hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan. Tak boleh. Orang akan beranggapan Perdana Menteri berperang dengan badan kehakiman. Apa akan jadi? Pelabur akan lari. Cubalah faham. Jadi kita berikan kepercayaan pada Dato' Sri Anwar ni macam mana cara dia nak tackle hakim-hakim ni untuk setidak-tidaknya hakim-hakim ini boleh bertindak neutral. Walaupun mereka dulu lantikan zaman Tun Dr. Mahathir, kita harap hakim-hakim ni boleh bertindak neutral. Tak kira orang Melayu ke, India ke, Cina ke, Kadazan ke, Dusun ke, kita nak supaya dapat layanan yang sama dari badan kehakiman. Tak kira orang tu miskin ke, kaya ke, tycoon ke, kita harap badan kehakiman tidak akan favor seseorang disebabkan latar belakang keuangannya, kestabilan keuangannya. Dan kita harap latar belakang politik, sama ada dia orang UMNO ke, orang PAS ke, orang DAP ke, orang PKR ke, tidak mempengaruhi keputusan hakim-hakim kita. Maknanya adil. Ini harapan kita. Biarlah Dato' Sri Anwar cuba dengan cara dia. Ini untuk kawan-kawan yang yang kena standby bateri, yang masih tak faham-faham dengan penjelasan-penjelasan yang kita bagi ni. Kita harap bagi peluang lah untuk kerajaan yang sedia ada sekarang ni untuk buat yang terbaik bagi memastikan bahawa sistem keadilan kita ini dapat berikan yang terbaik kepada rakyat Malaysia, insyaAllah. Okey. Ini siapa cool boy ni? Invitation to go live together. Ini lain kan? Request masuk live dengan invitation ni lain. Lain. Dia kalau yang invitation tu dia tepi-tepi tu. Invite dia masuk kat dia. Masuk kat dia kan? Bukan masuk kat Dia kita. kalau dia request tu, dia request nak masuk kita. Okey, kita ada 2 penanya soalan di TikTok. Silakan saudara GR3YYYY. Grrrr.
Halo. Silakan, soalan. Okey. Bila Hafiz ada soalan? Betul habis. Tok, Ha, adakah gabungan perpaduan ni, Tok, ya. takut kepada pengundi Melayu? Dalam konteks ni kita ambil Dun Pelangai ni. Saya tak kata kita takut dengan pengundi Melayu. Tetapi kita kena mengakui lah, kita bimbang. Kerana boleh dikatakan hampir separuh pengundi Melayu hari ini mudah termakan dengan hasutan, dengan fitnah yang dilemparkan oleh puak-puak Perikatan Nasional, ditambah dengan indoktrinasi yang kita sendiri buat dulu ketika kita menentang DAP. Benda ni masih makan dalam. So bukan mudah untuk orang Melayu terus menerima DAP ni. It's not easy. Dan DAP pun kena faham benda ni. Dan DAP sebenarnya perlu memainkan peranan yang paling besar, iaitu kena pastikan elaklah daripada mengeluarkan kenyataan dan melakukan sesuatu yang boleh mengguris hati orang Melayu dan orang Islam. Sebab itu akan memudahkan Perikatan Nasional masuk jarum dan mencocok orang Melayu lain. Betul. Ya. Di Pelangai, Ya. pandangan tu, adakah isu-isu di federal ni memainkan memberi kesan kepada pengundi di Pelangai? Memang ianya memberi kesan kepada pengundi di Pelangai. Sebab hari ini kita tengok bila mereka kata nak tukar kerajaan semua gagal, segala apa mereka buat semua gagal. Hari ini apa dia buat? Hari ini dia cakap zaman Muhyiddin rakyat hidup senang, beras sampai ke rumah. Beras sampai ke rumah. Betul ke? Tak betul? Betul lah masa PKP ya. Walau keluar rumah. Memang betul. Orang tak payah keluar rumah. Orang cuma perlukan naik bendera putih. Aku tahu benda ni betul. Sebab memang kita yang pergi hantar beras tu, sepanjang tempoh PKP tu kita tak duduk rumah pun. Kita hantar humanitarian aid, bantuan kemanusiaan, misi kemanusiaan Laskar Cyber tu ke seluruh negara. Bukan dekat Malaysia je. Bukan dekat apa ni, Kuala Lumpur je. Sampai ke Johor sana kita hantar. Memang kita hantar beras sampai ke rumah. Sebab dia orang pertama tak boleh keluar rumah. Dia orang tak boleh cari rezeki secara sempurna. Dia ada dua. Satu essential services, satu non-essential services. Satu perkhidmatan yang penting, satu dianggap perkhidmatan yang tak penting. Perkhidmatan yang penting ni, contohnya macam pemandu Grab, pemandu taksi, itu dikira perkhidmatan yang penting. Tapi masalahnya, bila perkhidmatan yang penting boleh keluar pergi cari rezeki, tapi perkhidmatan yang tak penting tu, yang sepatutnya jadi penumpang Grab, penumpang taksi, tak boleh keluar. Last kali orang yang pemandu taksi ni tak boleh cari makan juga. Pemandu Grab ni tak boleh cari makan. Kecuali pemandu Grab yang menghantar makanan. Bila orang tak boleh keluar rumah, dia ada syarat, macam-macam syarat. Satu keluarga seorang dia boleh keluar rumah. Maka akhirnya, apa yang berlaku? Banyak order. Lebih-lebih lagi, kaki tangan kerajaan masa tu memang happy. Itu sebab kita tak nafikan hari ini kalau ada segelintir kaki tangan kerajaan, dia lebih prefer kerajaan Muhyiddin. Sebab memang kaki tangan kerajaan ada banyak kelebihan ketika zaman Muhyiddin. Apa kelebihan dia? Dia tak payah pergi kerja. Gaji jalan tak? Jalan. Yang swasta ni yang mampus. Bila tak pergi kerja, kita punya majikan tak mampu untuk generate income. Ada yang syarikat besar dia mampu bayar gaji macam biasa. Ada yang terpaksa potong gaji. Tetapi ramai yang terpaksa tutup kedai dan buang pekerja. So ramai yang affected. Itu sebab ramai yang
terpaksa merayu supaya duit KWSP dikeluarkan. Bila kebenaran dikeluarkan atas cadangan daripada Datuk Seri Najib supaya duit KWSP dikeluarkan, kaki tangan kerajaan yang tak efek ni pun mendapat manfaat. Pertama, gaji dapat penuh. Kedua, dari segi belanja tol, belanja petrol tak payah keluar. Kan? Makan pun tak payah belanja makan kat luar, semua masak kat rumah. Betul tak? Kemudian boleh keluar duit KWSP lagi. Memang ada extra money lah. So kita tak boleh nafikan lah kalau ada kaki tangan kerajaan yang gembira zaman Muhyiddin Yassin. Kan? Itu tak boleh nak nafikan. Sama juga kalau orang muda, orang budak-budak ni kan, yang dulu di bangku sekolah, dia gembira dengan zaman Muhyiddin Yassin. Kita pun tak boleh nafikan. Sebab apa? Sebab zaman Muhyiddin mereka tak payah pergi sekolah. Lebih-lebih lagi dapat Menteri Pendidikan yang gambut belah tengah. Lagi bagus. Sebab apa? Sebab dia naikkan sistem permakahan tu, memudahkan orang dapat markah tinggi untuk tunjukkan bahawa walaupun rakyat tak payah pergi sekolah, dia boleh dapat markah tinggi, boleh lulus. Padahal dia mudahkan sistem permakahan. Jadi sepatutnya 50% lulus contohnya. Kalau dah 20-30% pun contoh. Boleh lulus kan. Buruk tak jadinya? Tetapi yang Razi Jilid lupa, bila dia buat macam tu, dia rendahkan sistem permakahan. Last sekali keputusan pelajar-pelajar ni duduk di rumah, belajar di rumah, tak payah pergi sekolah, lebih baik daripada kalau pergi sekolah macam biasa. Akibat daripada dia adjust sistem permakahan ni. Ni. Gitu. Ni belum kita ulas pasal Jacob ke apa semua lagi. Balik. Kau apa ni? Belum apa-apa ni, dah banyak ni. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Boleh tu, saya nak. Boleh. Kenapa kau diam tadi? Saya tengah tunggu masa yang sesuai. Okey. Sekarang masa dah sesuai lah. Kebetulan Datuk sebut pasal beras tadi tu. Pasal apa? Pasal beras. Beras, okey. Beras, okey. Pasal beras ni kita dah sembang banyak hari dah. Ya. Tapi jawapan tu, saya harap malam ni jawapan tu tak maulah jawapan yang kata apa, yang menyedapkan hati. Sebab masalah beras bukannya isu yang dibuat-buat. Ya, betul. Bagi saya lah. Beras ni bukan isu yang dibuat-buat. Isu yang benar-benar kita hadapi, tetapi ianya telah dispin sehabis baik untuk burukkan kerajaan. Betul tak? Itu memang saya setuju. Tapi apa yang saya nampak cara kementerian dan agensi-agensi ini handle isu ni, dia backfire balik pada kerajaan. Contohnya pegawai-pegawai Mat Sabu bawa api, itu memanglah perlu bawa api pasaraya tunjuk beras banyak. Macam di tempat saya tu, saya hari-hari, boleh kata dalam 2-3 minggu lepas ni, memang kampi cek beras. Last dekat pasaraya yang saya dulu selalu beli 4 hari bulan, saya tanya dengan pekerja kat situ, mai 200 kilo saja beras tempatan. Betul. Hari ni saya pergi cari lagi beras, kita dah ikut dah. Jangan orang kata apa, jangan simpan stok, jangan buat hoarding. Tapi orang lain saya tak tahu lah kan. Ya, betul. Tapi hari ni bila pergi tanya, memang tak ada. 2 jenis ada, yang selalu ada dekat pasaraya tu, tapi dah tak ada ni. Bila tanya, mereka kata memang bulan ni memang tak main langsung. Maknanya kata last yang saya jumpa dekat pasaraya yang sama tu, beras tempatan 200 kilo yang mereka kata tu, 3 hari bulan 4, dan masa 4 hari bulan 4 saya pergi dah kosong. Ya, betul. Saya cakap ni ada gambar,
ada tarikh. Okey. Boleh saya ulas ke ni? Bang, Ya, baik. sebab saya pun pergi pasar raya juga kan. Saya tahu abang cakap tu, kalau orang yang jujur cakap tu, saya mengaku benda tu memang berlaku bang eh. Saya pun Lagi satu saya nak tambah sikit lah. kita cerita beras dulu bang. Sebab cerita beras ni panjang ni. Pasal beras lah ni. Pasal beras ni saya nak cerita ni. Pasal beras ni. Saya dah ikut. Kita mula-mula sekali keluar pasal isu beras tempatan ni. Bulan 7 awal, tapi masa tu tak meletup lagi. Okey. Dia ada makin kurang. Tapi masa tu siapa pun tak address. Masa tu yang saya tengok yang address Zainal Rashid Ahmad, ZRA. Kalau Datuk kenal lah, dia wartawan senior. Memang hari dia ulas, tapi dia ulas pun kadang adalah bias sikit. Tapi dia kata dia tak bias lah. Tapi isu yang dia ulas tu dia dah betul. Sampailah bila dah panas ni, dia dah siap buat putih aduan apa semua, siap buat hantar pergi dekat Menteri Abang Mat. Dia dah siap hantar SPRM apa semua. Lalas sampai jadi macam ni. Apa yang saya kecewa sangat ni, saya rasa lah, orang kata apa, pegawai-pegawai agensi kerajaan, tindakan mereka tu, kita tak salah lah dekat menteri. Pasal menteri dia akan ikut je pegawai bawa nak pergi mana. Tapi bila keluar gambar Mat Sabu dengan beras yang berlambak-lambak, sedangkan dekat ceruk-ceruk apa ni, kawasan-kawasan terpencil ni, orang pi tak ada. Kalau ada pun pagi saja keluar 200, keluar 100 kilo. Lagilah orang sakit hati tu. Tambah-tambah belah Kedah ni. Datuk tengok lah kat Facebook. Memang orang pakai duk cari kat mana ada beras tempatan, kat mana ada beras tempatan. Tapi bila dalam parlimen baru ni pun dengar jawapan Abang Mat, memanglah dia marah apa, siapa, beluran ke apa. Dia kata kamu masuk lambat, kamu makan beras import. Itu menyakitkan hati tu, sebab memang beras tempatan tak ada. Sepatutnya bagi saya lah, at least kerajaan kena akui benda tu dan kita tengah tangani. Saya faham Datuk pun pernah bagi tahu sebelum ni memang kerajaan tengah buat intervensi apa semua, makan masa sebulan 2 bulan. Tapi bila kita terlalu defend sangat, kita kata kamu makan beras import, kenapa? Masalahnya beras tempatan tak ada. Kita tak nak akui benda tu. Okey. Boleh saya jawab bang. Baik tu. Bagi saya jawab Okey. Pertama sekali saya cakap terus terang lah kawan-kawan kita macam Abang Mat apa semua sekali, mereka berhempas pulas pagi petang siang malam nak selesaikan isu beras ni sebenarnya. Cuma orang tak tahu benda ni, tapi saya tahulah, saya mengikuti Abang Mat apa semua. Teruk dia kerja. Dia berhempas pulas cari banyak sos. Kita cari banyak sos ni kan. Cuma pertama sekali saya nak beritahu, memang saya pun banyak kali mengakui bahawa memang ada masalah shortage. Masalah shortage, okey. Ada tentang isu naik harga naik tu sebenarnya banyak tak betul. Sebabnya harga naik memang harga naik. Rakyat Malaysia ni sekejap. Rakyat Malaysia ni dia tak faham ada beras tempatan, ada beras import. Yang kebanyakan kawan kita address ni isu beras naik harga. Kalau dia tanya beras naik harga, memanglah jawapan dia beras yang naik harga ialah beras import saja. Yang beras yang label bawah tu warna purple memang tak naik harga. Cuma yang ramai yang tidak diadres ni adalah beras purple ini akibat daripada beras import naik harga, yang makan beras import pun semua pergi kejar beras purple. So akhirnya demand untuk beras tempatan tu terlalu tinggi kan?
menyebabkan ianya berkurangan di pasaran, stok tu tak ada. Kita tak kata semua tempat tak ada stok. Ada tempat ada stok, ada tempat tak ada stok. Dan lebih-lebih lagi, ada orang buat panic buying. Kalau semua orang cerita tentang beras habis, kalau ada dekat kedai tu 10 biji, kan? Satu keluarga tu pergi tengok, dia ambil dua ni. Lepas tu dia suruh bini dia ambil lagi 2. Dia suruh anak dia ambil lagi 2 kampit. So patut banyak keluarga boleh makan beras ni kalau semua orang ambil not more than 2 kampit. Tapi kalau dah satu keluarga ambil sampai 6 kampit, satu keluarga ambil sampai 10 kampit, simpan buat stok. Stockpile kat rumah. Ini belum lagi peniaga-peniaga saya nak beritahu. Antara punca masalah ni toke-toke restoran. Padahal toke-toke restoran ni saya nak beritahu, mereka jual satu pinggan nasi ni, contohlah macam kedai mamak kan, mereka jual RM2. So kalau dia beli mahal sikit lah beras import, kan, at least dia tak menjejaskan untuk rakyat tempatan biasa, rakyat biasa untuk beli beras tempatan. Tapi bila semua orang pergi pulun beras import, lepas tu kita kena terima hakikat lah, orang peniaga ni dia akan ada connection yang baik dengan minimarket, dengan toke-toke kedai runcit. Dan kalau nak ikutkan, ikut law, satu orang boleh beli 2. Tapi bila toke-toke restoran, dia beli 100 kampit pun ada. Itu sebabnya penting bagi rakyat ni, walaupun Abang Mat dia usaha untuk dapatkan 20% peningkatan. Sekarang ni kita tengah usaha 20% pun takkan cukup tu. Memang tak cukup. Kalau semua main perangai panic buying dan juga simpan stok buat stockpile memang takkan cukup. Sebab semua orang nak jadi penyimpan sekarang ni. Itu masalah dia, kan? Semua orang nak simpan. Jadi orang yang beli sekampit tiap-tiap hari tu, dia orang yang akan suffer. Dia orang yang akan merana. Sebab orang yang ada kemampuan untuk beli stok banyak ni, mereka akan simpan banyak kat rumah kerana takut bila tak ada beras tempatan ni, mereka kena beli beras yang mahal. Yang ini yang bahaya. Terutamanya peniaga-peniaga. Dia orang ni memang beras tu pakai banyak. So kalau mereka beli beras import, sudah pastilah keuntungan mereka akan berkurangan banyak. So mereka akan beli beras tempatan. Ini yang menyebabkan kita berhadapan dengan kesukaran. Walaupun mungkin Abang Mat tengah usahakan untuk tambahkan beras tempatan tu ekstra 20%. Macam Abang cakap tadi, betul. Kemungkinan besar 20% pun tak cukup. Cuma macam saya lah cakap tadi, bagi masa lah sikit kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ni, untuk mereka berusaha cari jalan macam mana mereka boleh dapatkan beras-beras tempatan ni. Kita nak pastikan bahawa orang yang ambil kesempatan menyimpan beras tempatan, menyimpan beras, contohnya menyimpan minyak masak pun masih ada lagi orang yang buat perangai macam anak Hamzah Zainuddin ni, ramai tu. Kemudian kena tahu juga kebanyakan daripada kedai-kedai runcit, kita letak contohnya lah Bangladesh ke, orang asing. Orang asing ni bila dia kerja kat kedai tu, dia pun ada kawan-kawan dia juga, orang-orang asing ni. Bila orang tempatan nak beli, benda tu tak ada. Sebab dia orang ni simpan. Supaya kawan-kawan dia ni sama-sama Bangladesh contohnya, dia boleh jual kat orang ni. Ini satu benda yang bagi saya tak bagus lah, kan. Pertama sekali, minyak bersubsidi itu sepatutnya diberikan kepada penduduk tempatan, kan. Lainlah kalau macam dulu, kan. Kalau macam dulu, setidak-tidaknya zaman GST tu, kan, walaupun barang-barang keperluan asas ni tidak ada GST, tetapi untuk barang-barang kehendak, semua orang, tak kira lah orang tu rakyat Malaysia ke, rakyat Indonesia ke, rakyat Filipina ke, rakyat Bangladesh ke, Pakistan ke, bila dia beli barang kehendak ni, dia tetap kena bayar GST. Jadi setidak-tidaknya negara ada extra cash, kan.
supaya benda ni boleh dipulangkan dalam bentuk subsidi, terutamanya untuk barang-barang keperluan asas yang tidak ada GST ataupun zero rated. Tapi sekarang GST dah tak ada. Jadi kesianlah kerajaan kena belanja lebih, kena belanja lebih dalam bentuk subsidi. Lepas tu subsidi ni banyak tiris. Ini belum lagi cerita orang Singapura pun beli minyak masak daripada Malaysia, beli beras daripada kita. Orang di Sabah Sarawak banyak yang seluduk pergi ke Filipina. Di sebelah pantai timur, di sebelah utara pula banyak yang seluduk pergi ke Thailand sebab gula kita murah, kita punya minyak masak murah. So benda ni menyebabkan bebanan rakyat untuk menanggung bebanan kerajaan untuk menanggung subsidi ni bertambah, dan dalam masa yang sama stok untuk rakyat tempatan ni akhirnya yang akan berkurangan. So saya nampak sekarang ni kerjasama ni tak boleh kerajaan saja. Government intervention is important, betul. Tapi kerajaan hanya boleh intervene dengan mewujudkan harga shilling. Tapi harga shilling memang tak boleh naikkan. Beras tempatan tetap RM2.60, tapi beras dah tak ada. Apa guna kalau ada harga shilling kalau beras dah tak ada? Beras kita banyak tiris pergi ke tempat lain dan dijadikan dia orang buat stockpile. Kalau ikutkan tu, harga RM2.60 sekilo tu pun dah tak relevan sebenarnya. Sebab kalau kita dengar daripada orang yang geng yang expert padi ni, mereka kata bila kita tuai padi, hantar saja dekat kilang, masuk dekat depan pintu kilang tu pun harga dah RM2.70 kupang, tak silap, RM2.70. Bila masuk saja dekat pintu, maknanya Betul lah. Tapi ini makanan ruji, bang. Ini makanan ruji. Itu sebabnya kerajaan kita bagi subsidi. Subsidi ni bukan setakat subsidi ke atas penanam padi tau. Kita bagi subsidi bajanya, subsidi dalam setiap tan yang diorang ni. Lepas tu bila barang tu dah diproses, setiap kampret tu kita bagi subsidi lagi kepada rakyat. So ini tetap berterusan. Cuma saya nampak sekarang ni, selain daripada kita nak menegaskan tentang peranan kerajaan, rakyat juga kena sedar bahawa rakyat juga perlu berperanan. Macam mana rakyat perlu berperanan? Kalau dapat tahu ada orang simpan lebihan, tak kira lah dia orang simpan lebihan diesel ke, dia orang ada sekarang ni, saya tahu ada aktiviti mengumpulkan minyak diesel di setiap petrol station pakai lori. Dia ada kompartmen khas untuk simpan diesel ni. Kemudian kumpulkan satu tempat. Kalau dia buat kerja ni setiap hari, untung dia orang ke atas subsidi ni pun berbelas berpuluh ribu. Tambah-tambah kalau dekat bahagian sempadan, Kedah, Bukit Kayu Hitam, Changlun apa semua tu. Itu yang yang sepadan satu hal tau. Yang tu dia jual dekat negara luar. Tapi yang kat dalam ni dia jual subsidi diesel kepada industri, kontraktor. Yang itu pun banyak juga. So apa yang rakyat perlu tahu, rakyat perlu buat ialah bantu kerajaan dengan melapor kepada KPDN. Kalau misalnya kita pun tahu juga ada di antara yang penguatkuasa KPDN ini dibayar. Saya tak nafikan. Memang kita pun ada terima laporan juga. So kalau kita dapati bahawa kita dah buat laporan kepada KPDN tak jalan, maka kita involve pihak lain. Nak pergi terus kepada SPRM pun boleh, nak pergi kepada polis pun boleh, supaya bila kita libatkan lebih banyak agensi ni, dia akan proses semak imbang tu dia lebih baik daripada hanya satu pihak je yang kita buat laporan. Tapi kalau nak harap KPDN pergi siasat peniaga-peniaga yang kecil ni tanpa kerjasama daripada kita menghantar laporan
kepada KPDN ni pun tak adil jugalah. Sudah pasti kalau laporan tu sampai kepada penguatkuasa, mereka boleh buat kerja tu lebih pantas, lebih laju. Ini kena peranan ni kena dimainkan oleh semua pihak. Dan saya yakin kalau misalnya semua pihak memainkan peranan, 1 bulan tempoh yang diminta oleh YB Mat Sabu tu insya-Allah boleh dilaksanakan. Kalau tak, dia minta 1 bulan, 2 bulan pun mungkin belum recover soal bekalan ni. Kita kena terima hakikat. Sebelum ni kita ada masalah dengan telur, kita ada masalah dengan apa lagi? Dengan gula. Abang Mat dah berjaya dari segi selesaikan masalah telur, selesaikan masalah gula ni pun nampak gayanya ada juga pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Contohnya, dia bila pemborong datang, pemborong ni buat syarat nak beli gula kasar, kena beli gula premium juga. Jadi akhirnya orang yang peruncit ni dia transferkan masalah tu kepada rakyat biasa. Jadi hari ni saya seru bukan hanya kepada rakyat. Rakyat perlu tahu bahawa peniaga tak boleh letak syarat nak beli gula kasar kena beli gula premium. Tak boleh. Itu salah dari segi undang-undang. Dan kemudian harga yang dipaparkan, contohnya yang dipapar tu RM2.85 sen. Dia mesti RM2.85 sen. Kalau lebih daripada tu, kita boleh laporkan kepada KPDN. Tetapi sekarang ni peniaga juga boleh lapor kepada KPDN bila ada pemborong-pemborong. Bila ada pemborong meletakkan syarat, dia boleh supply gula kasar dengan syarat kena beli gula premium. Ini juga salah. Tak boleh macam tu. Jadi kalau semua orang ni kita pantau dan rakyat semua membantu untuk mempermudahkan kerja-kerja penguatkuasaan ini, sudah pastilah ianya lebih baik lah. Proses tu akan lebih baik. Tapi berurusan dengan talian hotline, ini pun masalah juga. Antara masalah kita lah. Bila dah terlalu banyak orang buat report ni, biasanya apa juga hotline yang kita sediakan juga dia akan congested. Jadi last kali orang telefon tak dapat pun, itu pun boleh menyebabkan kemarahan rakyat. Jadi bagi saya lah, benda ni tidak ada kerajaan yang tidak akan buat yang terbaik untuk rakyat dia. Cuma bukan semua masalah boleh diselesaikan sekelip mata macam tu. Dia akan makan masa. Dan saya harap rakyat ni memang nak kena sabar sikit lah. Sebab kalau kita maki hamun macam mana pun menambahkan dosa kita je. Tetapi ianya tak menyelesaikan. Lebih baik masa yang tuan-tuan ada maki orang dan sebagainya tu, terus bagi maklumat yang spesifik kepada KPDN supaya dia boleh tuju terus kepada orang yang menjadi punca kepada segala masalah ni. Orang yang ambil kesempatan, yang simpan makanan, yang menaikkan harga sesuka hati, meletakkan syarat-syarat yang tak sepatutnya ada syarat. Okey? Assalamualaikum tu. Okey, Waalaikumsalam. Cik Maizan. Maizan daripada Shah Alam. Okey. YB Azli. Okey. Ni actually saya memang selalu mengikuti live Datuk ni. Okey. Dan I rasa ada sincerity Datuk lah menerangkan perkara yang sebenarnya. Tahniah. Terima kasih. And then satu lagi, saya memang kita tak perlu ayat lah tu. Ya? Ini semua orang tak boleh dah cakap ni. Kau cakap A pun dia cakap B. Ini tak perlu nak layan. Maizan, bagi Maizan cakap dulu. And then satu lagi tu, Okey. saya tengoklah, ni saya punya pandangan lah. Okey. Saya pun ada anak muda, dan banyak orang muda ni. Dia sekarang ni dah marketing dah, dia dah sedar lah. Dia dah sedar. Sebelum ni dia salah pilih. Sekarang ni anak-anak muda sekarang ni dia dah sedar pilihan yang baik untuk kerajaan sekarang ni lah. Okey. So sebab memang
memang all this while dia pun dia orang pun dah mula bercakap lah. Dia kata yang pembangkang ni there's nothing to do, just to havoc, make people havoc, nak carikan orang benci. Itu je lah dia naratif dia, nak buat benci orang. Itu dia tak ada apa yang dia nak reveal kepada people kan. So I think yang most kita punya budak-budak muda ni memang dah consider yang terpelajar lah. I think dia orang dah, InsyaAllah I rasa dia orang dah tak makan lagi dah yang TikTok ni, dia orang tak makan dah. I think. Saya harap pun begitu bang, tapi tak semudah tu lah. Tak semudah tu. Lah. And then what juga saya harapkan is we just go buat yang terbaik and then then decide instead of kita nak bergaduh Harapan saya bang, setiap kali kita live, kita harap kawan-kawan kita tolong share. Lepas tu kita potongkan video-video kita ni mengikut soalan, kita pendek-pendekkan. Sebab kadang-kadang orang muda ni dia tak mau dengar panjang-panjang, dia nak dengar pendek-pendek. Betul. So bila kita pendek-pendekkan tu, tolong share juga kan. Kemudian kalau ada siapa yang boleh buat video-video pendek pun, nak share dengan kita pun boleh. Kita boleh tolong sebarkan supaya ramai orang dapat dengar. Lagi satu tu. Yang recently kan pasal parlimen yang kan pembangkang duk rasa dia kata kerajaan tak kasih dia peruntukan kan. So I think dia macam anak saya cakap, kejam ya kerajaan ni tak kasih peruntukan kan. Dia tak faham. Budak punya one side kan. So saya kena terangkan macam ni. Oh dia kata macam tu kata. Dia kata yang bantuan you kena appeal macam kita dululah. Jadi macam tu ya. Dia macam ni bang. Yang dia orang kena faham bahawa dia ada perbezaan di antara ahli parlimen tak dapat peruntukan daripada kerajaan dan rakyat tak dapat peruntukan. Okey. Dia sebenarnya yang tak dapat peruntukan bukan rakyat. Contohnya macam PM sebut pasal Ketere. Mungkin ketua ahli parlimen Ketere minta peruntukan tak dapat. Tetapi peruntukan untuk Ketere untuk 61 projek tu pun dah 2 juta lebih. Dapat. Betul. Ada. Cuma kita tak salurkan melalui wakil rakyat pembangkang. Kalau wakil rakyat pembangkang nak peruntukan boleh, tapi PM cakap berunding dengan TPM kedua. Macam mana dulu PM berunding dengan bekas PM Ismail Sabri, dia pergi jumpa, pergi makan sama, last kali setuju, mereka tanda tangan CSA, memberikan sokongan untuk kerajaan meneruskan pemerintahan sampai pilihan raya umum ke-15 tanpa gangguan. Dan pembangkang menyatakan persetujuan untuk menyokong usaha-usaha kerajaan. Dan juga dipanggil usul-usul yang kerajaan bawa dengan syarat kena runding dengan pembangkang dan sebagainya. So, last kali lepas mereka tanda tangan bersetuju, peruntukan diberikan juga kepada pembangkang. Jadi itu yang PM minta supaya dibuat. Tapi PM dah suruh ketua pembangkang berbincang dengan Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri kedua. Dah lama dah dia suruh ni. Tetapi mereka bongkak, mereka tak nak pergi berunding, tak nak tanda tangan. Mereka masih meneruskan agenda terbuat atap. Dia saja nak tunjuk yang dia nanya lah, dia nak tunjukkan itu memang dia motif dia. Saya ambil contoh lah baru-baru ni kan. Kerajaan negeri Perak, dia bagi bakul makanan. Bila bagi bakul makanan, disalurkan juga kepada wakil rakyat bersatu. Ditampalnya seolah-olah macam macam dia orang yang bagi, padahal kerajaan negeri Perak yang bagi. Itu sebabnya kan, kalau saya jadi kerajaan negeri pun, lebih baiklah saya salurkan tu terus kepada rakyat. Betul. Kalau bagi pada wakil rakyat bersatu, wakil rakyat Perikatan Nasional, dia punya ketidakjujuran dia tu, dia tak malu tau.
Datuk, kalau Datuk boleh buat sikit video macam mana yang Datuk cakap ni. Apa yang saya cakap tu saya cakap. Apa yang saya cakap malam ni, besok dia akan potong pendek dan kita akan edarkan. Tapi orang yang join komuniti kita je yang akan dapat. Atau orang yang pergi dekat Facebook saya, pergi dekat YouTube saya, pergi dekat Instagram saya, mereka boleh ambil kat situ. Tapi sebaik-baiknya join komuniti kita, pergi kat Luqman Adam official, Luqman Nur Adam official. Dekat situ ada link. Klik link tu, join saya punya komuniti, salah satu komuniti. So setiap hari saya akan hantar direct. Okey. So lepas tu ambil lah video tu, masuk kat Facebook kita, dekat YouTube kita, dekat Instagram, TikTok dan sebagainya. Okey. Okey? Terima kasih Datuk. Okey, sama. Ikan sepat. Usaha yang terbaik ni. InsyaAllah. Ikan sepat, silakan. Okey, Tok. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Tok, saya nak tanya pasal ni sikit lah, Tok. Okey. Sebab saya ada dengar pasal Dewan Parlimen, Abang Mat, dia baru dia cakap tahun lepas baru sambung pasal pelaksanaan bernas. Okey. Okey, baru sambung tahun lepas untuk kontrak 10 tahun. Okey. Okey, bernas ni saya tengok dalam cek apa semak memang dia memang urus takbir pasal beras lah. Okey. Padi negara lah. Dulu LPN kan, lembaga padi negara betul tak? Ya. Lepas tu benar. Tak ada ke orang lain yang boleh handle benda ni? Asyik benar je. Sampai jadi isu macam ni pun tengok. Daripada benar pun tak ada cakap. Apa pandangan Datuk? Saya yang ini saya tak nak komen lah. Saya rasa saya serah kepada kebijaksanaan Abang Mat Sabu kita, untuk dia teliti perkara ni, Saya yakin sekarang ni sudah ada perbincangan dibuat dengan Bernas untuk mengatasi masalah-masalah ni. Dan saya tengok pun Abang Mat tak guna Bernas saja kan, dia pun ada libatkan Fama, So kita pun adalah langkah-langkah intervensi yang kita buat ini. Kalau kita rasa tempat-tempat tertentu tu ada deep state ke, ada mungkin orang sabotage kita ke dan sebagainya, saya nampak langkah Abang Mat gunakan Fama tu pun bagus lah. Itu sebab sekarang ni bila time ada dia baru-baru ni lah saya tengok ada lebih kurang 35 ke 37 tempat lokasi di mana Fama bantu untuk menghantar bekalan beras tempatan ni. Hanya ada 2 tempat je dekat Bagan Datuk dengan satu lagi kat mana? Dekat Negeri Sembilan, yang ada kekurangan lah, maknanya daripada 37 tempat lokasi kita intervensi tu, ada 2 lokasi yang sampai-sampai tu beras tu dah tak berapa nak cukup sebab orang yang menunggu tu ramai. Cuma kita haraplah kawan-kawan kita ni janganlah cepat sangat melenting kan. Memang betul lah orang tunggu lama tu, tapi yalah, benda sekarang ni kita dalam keadaan kata orang tu hampir-hampir darurat kecil lah, darurat kecil, bila mana semua orang ambil pendekatan beli stok berlebihan, panic buying, memang benda ni menjejaskan stok di kedai-kedai. Sampaikan pemborong-pemborong pun tak boleh nak supply kepada banyak tempat jugalah. Saya pun pergi ke bawah. Saya tahu memang ada masalah tentang beras tempatan ni. Cuma bagi masa yang sehabis baik untuk Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ni untuk cuba lakukan intervensi dan selesaikan masalah ni seberapa segera yang mungkin. Yang tu dia panggil, orang kata apa, benar ni king lah. Ya. Mungkin Datuk faham lah. Apa dia? Mungkin Datuk faham lah. Kalau dia kata benar ni dia punya king lah, saya pun faham lah. Dia bukan bernas saja. Banyak benda dia king. Media pun dia king. Faham, saya faham tu. Faham pun faham. Kau faham, aku faham, semua orang faham. Saya dah faham. Saya pun memang ada try
ingatkan lah Kita pun tahu kiblat atuk ni semua kan. Faham. Itu bunyi apa? Sejam. Okey. 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 Minta tolong share live kita ni supaya lebih ramai orang dapat faham. Jangan lupa tengok Okey. bola di program. Okey tu, terima kasih. Okey, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola. Bola. Oh, tak cakap tadi.